Khurafat bermaksud kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat. Amalan khurafat merupakan cerita, rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini khurafat. Adwa ialah sejenis wabak penyakit yang terkenal pada zaman jahiliyah. Orang Arab jahiliyah percaya bahawa wabak penyakit itu tersebar dengan sendirinya tanpa sebarang kuasa dan takdir Allah SWT. Kedua, tiyarah adalah merasa bernasib malang atau meramal nasib buruk kerana melihat sesuatu seperti melihat burung, mendengar suara binatang, melihat bintang dan melihat garis pada tangan. Ketiga, hamah ialah sejenis burung yang keluar pada waktu malam seperti burung hantu. Orang-orang jahiliah merasa bernasib malang kalau melihat burung hantu. Apabila terdapat burung hantu yang berada di atas rumah salah seorang daripada mereka, dia merasa burung hantu itu membawa berita kematian dirinya atau salah satu dari anggota keluarganya. Contoh-contoh amalan khurafat dalam kematian. Contoh yang pertama ialah menjirus air mawar atas kubur. Bagi masyarakat kita yang gemarkan wangian, amalan nenek moyang menjirus air mawar telah menjadi satu tradisi masyarakat kita turun-temurun. Walaupun begitu, perbuatan itu dianggap makruh sebenarnya kerana tidak ada keperluan untuk kita menjiruskan air mawar pada tanah kubur. Cukup dengan sekadar air bersih memadai. Contoh yang kedua, wanita kematian suami mengiringi jenazah suaminya ke kubur. Seorang wanita yang kematian suami sebenarnya dilarang keluar rumah mengikut rombongan ke kubur, melainkan dia diperlukan untuk menyempurnakan pengemudian jenazah suaminya. Situasi tersebut jarang berlaku ketika ini kerana ramai ahli masyarakat kita mampu membantu menguruskan jenazah tersebut tanpa pertolongan si isteri. Seterusnya, membina sesuatu di atas kubur. Ini kerap berlaku di negara kita dan nampaknya trend ini semakin lama semakin hebat berlangsung. Dengan binaan-binaan mewah dijadikan penghiasan kubur, siap ada yang membina tempat duduk khas untuk saudara mara yang datang melawat duduk. Ada juga yang sudah membina monumen serta bermacam lagi bentuk yang sebenarnya tidak perlu dan sepatutnya diruntuhkan. Perlu dijelaskan adalah menjadi kesalahan binaan ini dibina dan hukumnya haram. Contoh yang keempat ialah membina pagar untuk kubur. Berkait dengan hujah keempat di atas, adalah dilarang sama sekali untuk sesiapa pun membina pagar untuk kawasan kubur. Ini kerana status kawasan kubur adalah tanah wakaf. Jadi dengan membina kawasan pagar, kita sebenarnya mengambil hak orang lain untuk disemadikan di kawasan tersebut serta menyempitkan lagi ruang yang boleh digunakan pada masa hadapan. Contoh yang terakhir ialah meletakkan simbol darjat atas kubur. Zaman sekarang adalah zaman berjawatan, jadi ramai orang mahu memperingati si mati dengan satu cara penghormatan terakhir, iaitu meletakkan simbol darjat seseorang pada kubur. Sebagai contoh, seorang pesara tentera diletakkan simbol angkatan tentera pada kuburnya, atau seorang guru dihiaskan kuburnya dengan slogan yang mencerminkan kerjanya sebelum meninggal. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan khurafat dalam kematian. Yang pertama, merosakkan akidah seseorang. Apabila seseorang individu mengamalkan perbuatan syirik, perbuatan tersebut boleh membatalkan akidah seorang Muslim. Yang kedua, mengamalkan amalan bid'ah atau syirik. Apabila mengamalkan amalan bid'ah atau syirik, sudah tentu imannya akan terbatal kerana telah menduakan Allah SWT. Dan yang ketiga, hilang kepercayaan qada dan qadar. Seorang Muslim yang tidak mempercayai qada dan qadar merasakan kehidupan yang tidak tenteram kerana tidak dapat menerima ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT.